Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah memberikan kesempatan untuk kita membincangkan satu daripada uh, satu tajuk yang khusus berkenaan dengan ad-dukhan, ya, berkenaan dengan ad-dukhan. Sekejap. Okey. Tajuk ini sebenarnya adalah perbincangan lanjut setelah kita membincangkan sesi ulang kaji surah ad-dukhan, surah yang ke-44, yang mana semasa kita membuat ulang kaji surah yang berada pada juzuk yang ke-25 surah ad-dukhan, sewaktu kita membincangkan nama bagi surah tersebut adalah ad-dukhan. Ad-dukhan membawa maksud adalah asap, kabut yang sangat tebal. Okey. Jadi ayat yang kita temukan yang ada menyebut tentang ad-dukhan adalah pada ayat yang ke-10. Pada ayat yang ke-10 ada perkataan bidukhanin mubin, iaitu langit yang membawa asap yang nyata ataupun kabut yang nyata. Okey. Cuma telah berlaku perbincangan di kalangan para ulama tafsir. Berlaku perbincangan di kalangan para ulama apakah yang dimaksudkan dengan asap yang jelas yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Ad-Dukhan. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang didokong, ya, dikemukakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengatakan asap yang jelas pada ayat yang ke-10 surah Ad-Dukhan itu, surah yang ke-44 itu adalah asap yang sudah pun berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun asap itu adalah asap yang berbentuk khayalan. Khayalan bermaksud bahawa orang Arab musyrikin sebenarnya mereka pernah ditimpa dengan musim kemarau, musim lapar. Hasil daripada doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Jadi cara untuk menunjukkan tentang kejahatan mereka, maka mereka telah melalui musibah berbentuk musim kemarau, rasa lapar yang sangat, sehingga kan mereka nampak di langit itu seolah-olah
ada asap yang tebal. Tetapi bukanlah hakikatnya itu asap, tapi disebabkan mereka dah terlalu lapar musim kemarau, mereka seolah-olah telah membayangkan di langit itu adanya asap. Okey, pendapat ini adalah pendapat yang disokong oleh Imam Mujahid Tabi'in, oleh Abu Al-Aliyah Ibrahim An-Nakhai, Ad-Dhahhak, dan disokong oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Okay, ini adalah pendapat yang pertama. Okay. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dikemukakan oleh sahabat yang seorang lagi, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Okay. Kalau ikut pendapat Ibnu Abbas, Ad-Dukhan, Dukhanun Mubin, asap yang jelas pada ayat yang ke-10 surah Ad-Dukhan itu, dia belum lagi berlaku. Tetapi ia akan berlaku di akhir-akhir zaman. Dalam erti kata lain, asap yang jelas itu, dia akan menjadi tanda kiamat yang besar. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan pendapat Ibnu Abbas ini didokongi oleh sebahagian para sahabat Nabi SAW dan juga ramai di kalangan tabi'in dan disokong oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala alaih. Kesimpulannya adalah pentafsiran ayat yang ke-10 surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44 itu terbahagi kepada dua pendapat. Ada pendapat pertama, saya ulang kembali, mengatakan Ad-Dukhan itu telah pun berlaku tetapi bukanlah secara hakiki. Orang Arab musyrikin, mereka telah membayangkan ia seolah-olah asap disebabkan mereka terlalu lapar berlakunya musim kemarau. Okey, pendapat pertama ini bukan pendapat yang dikemukakan oleh orang yang biasa-biasa, tapi dikemukakan oleh salah seorang tokoh tafsir di kalangan para sahabat, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tetapi seorang lagi sahabat, tokoh tafsir yang terkenal, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mengemukakan ia belum lagi berlaku. Jadi kita nak guna pendapat yang mana? Okay. Kalau kita guna pendapat Al-Imamul Qurtubi, beliau mengemukakan, dia kata kita gabung kedua-dua pendapat ini. Kita gabung tu maksudnya kita tidak tolak salah satu daripada dua pendapat itu, kita ambil kedua-dua pendapat itu. Jadi ini adalah pendekatan yang saya rasa, bukan saya katalah, para ulama mengemukakan ini adalah kombinasi yang sangat bagus. Maksudnya kita tak tolak pendapat Abdullah bin Abbas, tetapi kita ambil juga pendapat Ibnu Abbas, dan kita Abdullah bin Mas'ud, kita ambil juga pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi setakat ni moga-moga tuan-tuan jelas pentafsiran bagi ayat yang ke-10 surah Ad-Dukhan. Jadi tuan-tuan kenalah buka surah Ad-Dukhan ayat yang ke-10, kita akan menemukan Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Allah mengatakan, maka tunggulah suatu hari ketika langit akan membawa kabut yang nyata ataupun asap yang jelas. Tapi ayat 10 itu, untuk dapatkan lagi perincian, asap yang jelas itu nanti akan kena pada siapa? Ayat yang ke-11 mengatakan, yaghshan nas hadha azabun alim.
asap yang jelas tu, ia akan meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Okey, azab yang pedih. Okey, justru itu, tuan-tuan dan puan, kita menggunakan kedua-dua pentafsiran di kalangan dua para sahabat. Jadi kita katakan asap yang jelas ini telah pun berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma ia bukanlah berbentuk asap yang nyata, tapi dia hanyalah berbentuk seperti khayalan, imajinasi, seolah-olah nampak asap itu di langit. Okey. Kemudian kita ambil juga pendapat yang kedua, bahawasanya asap yang jelas itu akan datang secara hakiki. Maknanya memang nanti langit itu akan didapati ada asap yang besar. Asap tu jelas akan meliputi semua manusia. Okey, jadi asap itu adalah asap yang akan datang. Apabila ia datang, ia merupakan salah satu daripada tanda besar hari kiamat. Okey, macam mana kita boleh katakan asap yang jelas itu adalah merupakan salah satu tanda besar kiamat? Kita kena sokong maklumat ini dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, contohnya hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, la taqumus sa'atu, tidak akan berlakunya hari kiamat hatta tarau asyra ayatin, sehinggalah kamu melihat 10 tanda-tanda. Nabi menyebutkan bahawa kiamat takkan berlaku melainkan kamu telah melihat 10 tanda. Okey, tanda itu Nabi sebutkan bukan nak menunjukkan kepada tertib tanda itu datang, tapi Nabi menyebutkan ke-10 itu secara maklumat yang umum. Maksudnya Nabi bukan sebut berlaku ni dulu, kemudian berlaku yang kedua, ketiga. Nabi sebut 10 itu, Nabi kata yang pertama, yang 10 itu adalah tulu asyamsi min maghribiha, iaitu terbitnya matahari daripada barat. Ini tanda, salah satu daripada 10 tanda besar kiamat. Yang kedua adalah wad-dukhan. Wad-dukhan iaitu adalah kabut. Kalau orang Indonesia diterjemah dia sebagai kabut, kita terjemah dia sebagai asap. Jadi ad-dukhan itulah yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-10. Okey. Kemudian Nabi kata tanda yang ketiga, keempat dan kelima, tanda yang ketiga Nabi mengatakan adalah wadabbah. Dabbah iaitu satu haiwan yang dia boleh berkata-kata. Tanda yang keempat adalah wa khuruja ya'juj wa ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini ada disebutkan di dalam suratul Kahfi. Okey, tanda yang keberapa dah? Matahari, asap, haiwan, keluar Ya'juj dan Ma'juj, dan tanda yang ke berapa ni? Kelima ya? Wa khuruja Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Kemudian tanda yang berikutnya adalah wad-dajjala, keluarnya Dajjal. Dan tanda yang berikutnya ada 3 tentang wa khusufin. Ada 3 kata Nabi, wa thalathatu, Nabi kata wa thalathata khusufin.
ada 3 gempa bumi yang sangat besar. Gempa bumi yang pertama adalah khasfun bil masyriq. Gempa bumi yang dia akan berlaku nanti adalah di timur dunia. Kemudian pula wa khasfun bil maghrib, iaitu gempa bumi yang akan berlaku di barat dunia. Dan satu gempa bumi, kata Nabi SAW, adalah wa khasfun bi jaziratil Arab. Ada satu gempa bumi yang akan berlaku di semenanjung Arab. Maknanya di tanah Arab ini akan berlaku satu gempa bumi yang sangat besar. Jadi kita akan menemukan ada 3 gempa bumi yang akan berlaku di akhir-akhir pendapatan dunia ni. Maksudnya 3 gempa bumi ni. Kemudian kata Nabi SAW, tanda yang berikutnya adalah wa narun takhruju min qa'ril adananin tusuqun nasa au tahsyurun nasa tabitu ma'ahum haisu batu wa taqilu ma'ahum haisu qalu. Dan Nabi kata tanda yang ke-10 iaitu adalah keluarnya api yang sangat besar daripada perut bumi yang akan menyebabkan manusia itu ia akan ada bersama dengan manusia itu pada waktu malam dan pada waktu siang. Keluarnya api itu dalam riwayat lain dia akan keluar di kawasan Yaman. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ini menunjukkan ad-dukhan itu, asap itu adalah belum lagi berlaku. Okey, adalah pendapat yang selari dengan hadis Nabi SAW riwayat Muslim yang telah pun kita bacakan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, kita selesai untuk mendapatkan tafsiran yang dikemukakan oleh kedua-dua para sahabat, iaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Okey. Kita nak bincangkan lagi, jika asap itu datang nanti semasa nak menunjukkan kiamat itu berlaku, asap itu macam mana ia kena kepada orang yang beriman dan dia kena kepada orang yang kafir. Kita akan merujuk kepada 2 hadis. Ada 2 hadis yang disebutkan oleh para ulama hadis. Okey. Hadis yang pertama ni saya nak kita ambil maklum, iaitu kisah bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dia tidak dapat tidur daripada malam sampai ke pagi. Okey. Kenapa dia tak dapat tidur? Okey, ceritanya begini. Okey. Ada satu riwayat, okey, yang disebutkan Abdullah bin Abi Mulaikah. Abdullah bin Abi Mulaikah. Okey, beliau ini telah bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saya tengok dalam hadis tu. Okey. Abdullah bin Abi Mulaikah ni dia kata ni tuan-tuan, riwayat ini ada disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Tuan-tuan kena salin maklumat ni. Okey, kerana kita tak nak mengemukakan perkara-perkara yang ghaib ni, perkara-perkara yang akan datang tanpa ada sumber rujukan dia. Okey, jadi saya sebut dah nama-nama sahabat, nama-nama tabi'in. Okey, jadi riwayat Abdullah bin Abi Mulaikah waktu pagi tu dia jumpa Abdullah bin Abbas adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Tabari dan juga riwayat Ibnu Abi Hatim
riwayat Ibnu Abi Hatim, yang mana sanad pada hadis ini adalah sanad yang sahih. Okey, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Kathir. Jadi tuan-tuan kena take note nama-nama scholar yang telah pun saya sebutkan ni, nama-nama sarjana ni. Kerana nama-nama sarjana ini dia akan membawa kepada menguatkan rujukan yang kita sedang baca ni, yang kita nak pegang ni. Ini bukanlah scholar yang biasa-biasa, tapi ni mereka ni adalah jago dalam bidang tafsir. Mereka juga ada sanad-sanad hadisnya sampai ke Nabi SAW. Macam Ibnu Kathir juga seorang ulama hadis. Okey. Jadi Abdullah bin Abi Mulaikah ni, dia kata ghadautu ala bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata satu hari, dia kata masa tu masa pagi tu dia kata aku pergilah bertemu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia pergi rumah Ibnu Abbas. Okey. Kemudian waktu dia sampai tu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma cakap kat siapa? Cakap kat Abdullah bin Abi Mulaikah. Dia kata manimtu lailata hatta asbahtu. Dia kata aku semalam kan tak dapat nak tidur. Dia kata semalam aku tak boleh tidur. Dia kata sampai pagi ni, dia kata aku tak tidur lagi, dia kata, daripada malam tadi. Maka Abdullah bin Abi Mulaikah tanyalah. Qultu, dia kata, lima. Dia kata, kenapa? Apa yang menyebabkan kau tak boleh tidur daripada malam sampai ke pagi ini? Kata Abdullah bin Abbas, dia kata, qalu, dia kata, orang-orang ramai sekarang ni kata, tala'a kaukibu, dia kata, tala'a kaukibu zu dhanabin. Okay. Dia kata orang ramai sekarang dah cerita bahawa ada satu, dia kata dalam hadis tu ada satu bintang yang berekor telah pun muncul. Dia macam bintang komet lah. Jadi Abdullah bin Abbas, dia kata dia dengar orang cerita masa tu, dia kata telah gempar satu berita bahawa ada satu bintang yang berekor telah pun muncul. Okey. Lepas tu Ibnu Abbas kata, fa khashitu. Lalu apabila aku dengar orang cakap bintang berekor telah muncul, maka aku jadi takutlah. Aku takut ayyakuna dukhan qad taraqa. Aku takut kalau asap itu telah pun Allah gerakkan. Maksudnya Abdullah bin Abbas ni, dia bagi maklumat kepada kita disebabkan dia dengar orang cakap bintang yang berekor itu telah muncul, maka dia bimbang ada kaitan dengan nak datangnya asap itu. Itu yang menyebabkan dia takut. Dia kata, famanimtu hatta asbahtu. Oleh sebab itulah aku tak boleh tidur sampai pagi tadi, dia kata. Boleh faham tak maksud dia? Okey. So, apa yang kita sebutkan ini adalah hadis yang sebenarnya sanad hadis ni dia sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan boleh rujuk hadis ini dalam tafsir Al-Imam Ibnu Kathir. Okey. Jelas ada tuan-puan. Maksudnya Abdullah bin Abbas ini pada zaman dia sudah pun dia bagi tahu kepada kita tentang kewujudan dukhan tadi tu. Yang tadi kita rujuk dalam hadis Sahih Muslim yang Nabi kata 10 tanda tu. Tapi kita ambil lagi riwayat lain untuk mengukuhkan tentang ad-dukhan.
Okey. Kita ambil satu lagi hadis Nabi SAW. Okey, yang ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Tabari. Kita kena take note hadis ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Al-Tabari juga diriwayatkan dari Al-Imam Tabrani. Al-Imam Tabrani. Okey. Dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Okey, dari sahabat dari sahabat Malik, daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Okey, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda. Okey. Dalam hadis ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum anzarakum thalathan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kamu telah memberi amaran. Okey, telah menakut-nakutkan kamu dengan 3 perkara. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ada 3 perkara yang Allah gunakan untuk memberikan amaran kepada kamu. Yang pertama adalah ad-dukhan, iaitu asap. Daripada 3 tu Nabi kata satu daripadanya adalah ad-dukhan, iaitu asap. Yang asap ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia muncul, ya'khudhul mu'minu kadzakmah. Dia akan kena kepada orang beriman seperti mana kena dia ni macam zakmah ni, dia macam kita jadi macam selsema. Asap tu kena pada orang beriman juga. Orang beriman pun akan nampak juga. Tapi asap itu, kesan dia akan menyebabkan berlakunya selsema kepada orang yang beriman. Wa ya'khudhul kafira, dan apabila asap tu kena kepada orang kafir, fayantafihu hatta yakhruju min kulli misma'in minhu. Nabi kata kalau kena dekat orang kafir pula, asap itu akan menghembus. Asap tu dia akan masuk hingga keluar daripada setiap pendengaran. Maksudnya kalau kena dekat orang kafir, asap tu tembus masuk ke telinga orang kafir dan dia keluar pada telinga yang lain. Asap tu. Tapi kalau pada orang yang beriman, dia akan kena rasa seperti kita kena selsema saja. Tetapi orang kafir, dia punya telinga dia masuk, tembus telinga dia. Okey. Hadis ini, Al-Imam Ibn Kathir kata, perawi hadis ini sanadnya itu adalah jayyid. Sanadnya itu adalah baik. Hadis riwayat Al-Tabari, juga riwayat Al-Tabrani. Jadi tuan-tuan dan puan, kesimpulan dia adalah asap yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-10 surah Ad-Dukhan itu adalah merupakan asap yang akan datang di hari kiamat nanti. Kalau dia datang, kena pada semua manusia. Orang beriman pun nampak, orang beriman pun kena, orang kafir pun nampak, orang kafir pun akan kena. Cuma bezanya adalah pada kesan asap itu kepada manusia. Kalau orang kafir, asap tu kena, Allah memang sebut pada ayat 11 surah Ad-Dukhan, ia merupakan azabun alim. Satu azab yang pedih. Lepas tu orang kafir, dia akan minta kepada Tuhan supaya Allah Ta'ala lenyapkan asap itu seperti mana ayat yang ke-12 dalam surah Ad-Dukhan. Rabbana kshif anna azaba inna mu'minun. Okey. Itulah maklumat setakat ini yang dapat saya rujuk. Merujuk kepada beberapa kitab tafsir dan merujuk kepada beberapa
kitab hadis termasuklah kitab-kitab yang ada membahaskan tentang tanda-tanda besar kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ini bermakna asap itu adalah asap yang kalau ikut kepada dalil-dalil tadi itu, memang kalau ikut pendapat yang terpilih adalah akhir zaman nanti dia akan muncul yang menjadi salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ada sebarang persoalan tuan-tuan sebelum kita tangguhkan pengisian kita sementara kerana kita nak sambung sekejap lagi ulang kaji surah Al-Jathiyah, surah orang yang berlutut yang merupakan surah terakhir berada pada juzuk yang ke-25 insya-Allah. Okey, ada soalan tak? Kak dekat aplikasi Zoom ada soalan tak? Ada Kak, cuma letak apa yang hadis Ustaz baca tadi tu. Ustaz nampak tak? Kak letak tu betul tak? Kok tersilap kopi ke apa? Oh, tak. Okey. Hadis tu dia hadis yang mana tu? Ustaz yang Ustaz baca daripada awal sampai kejap tadi tu tentang Yang- 3 tanda yang Tuhan kata tu. Okey, bunyi hadis ni macam mana bunyi hadis dia? Ini hadis dia, sesungguhnya Tuhanmu memberi amaran mengenai 3 perkara, itu dukan yang akan beri kesan kepada orang beriman seperti wabak sesama, manakala orang kafir akan menafas dengannya dan keluar melalui saluran pendengaran. Kedua, dabbah, dan ketiga adalah dajjal. Okey, dia tulis tak riwayat apa? Dia tak tulis yang ni, dia tulis daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Meriwayatkan lagi, ada hadis yang lebih elok periwayatannya yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Ash'ari. Betul. Nah, ini kita sebut tadi lah daripada sumber Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Okey, jazakillahu khaira. Okey, lagi ada hadis lain tak yang dimasukkan? Dia ada masukkan lagi satu tu, hadis lagi satu tu, akan keluar dukan lalu orang mukmin terkena kesannya sehingga seperti orang yang sesema, lalu asap ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik sehingga kepala mereka seperti kepala binatang panggang. Dia letak sekali dalam tu. Okey. Maksudnya adalah asap tu dia sebagai azab yang pedih bagi orang kafir dan dia tidak menjadi azab kepada orang yang beriman. Selari dengan ayat yang ke-11 dan 12 bagi surah Ad-Dukhan. Okey. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain ke Kak? Kat situ tak ada kan? Lagi satu yang Ustaz baca yang hadis mula tadi tu, iaitu dia asar yang ni dia tulis daripada Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abu Mulaikah. Ia berkata, aku pernah datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada suatu hari, lalu beliau berkata, semalam aku tidak tidur hingga pagi. Aku bertanya mengapa, beliau menjawab, orang-orang mengatakan bahawa telah terbit bintang berekor. Maka aku bimbang bahawa asap dukan itu telah berada di depan pintu, maka aku tidak dapat tidur hingga ke pagi. Tapi yang ni dia tulis asar, Ustaz. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Betul. Itu asar, Ustaz. Dia apa yang para sahabat sebut berbentuk perkara ghaib, dia bukan dia punya hukum dia tu kadang-kadang dia boleh naik jadi kepada seperti hadis lah. Tapi asar tadi pun kuat sebenarnya. Sanad asar itu sahih lah. Maksudnya maknanya ada qaul daripada para sahabat lah. Macam Ibnu Abbas kan. Maknanya pendapat daripada sahabat tu bukan pendapat yang sebab para sahabat mereka bukan jenis orang yang suka goreng-goreng. Maksudnya bukan orang yang suka cakap sesuatu perkara yang besar macam tanda-tanda kiamat ni ke, bukan mereka suka cakap macam ikut pendapat peribadi, tak ada. Maksudnya mereka mesti ada mendapat maklumat tu daripada Nabi SAW. Itu dia panggil kekuatan sesuatu athar daripada para sahabat. Okey, Ustaz faham. Terima kasih. Okey. Yang lain tak ada soalan.
InsyaAllah. Okey, kalau macam tu tak ada, kita berehat sementara. Kita sambung nanti 8.30 pagi untuk sesi ulang kaji surah Al-Jasiyah. So, moga-moga tuan-tuan dan puan yang ikuti pengisah ni boleh bersama sekali lagi insya-Allah 8.30 pagi untuk surah Al-Jasiyah. Sebelum kita tamatkan, saya nak tengok sekejap apa yang sahabat-sahabat kita dekat TikTok ada soalan ke tak ada soalan ni. Okey, rasanya macam tak ada soalan. Okey, kita berhenti dengan kadar ni insya-Allah. Kita jumpa lagi jam 8.30 pagi untuk ulang kaji surah Al-Jathiyah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.